Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diraikan Korporal Sofian bin Abdullah dari Balai Polis Yomping, yang berusaha Encik Rashidi bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Tengah, yang dihormati Encik Nordin bin Adnan, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, yang dihormati Puan Syazrin binti Abu Bakar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Encik Muhammad Rahimi bin Abdul Talib, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum, Barisan Guru-Guru dan Putra-Putri Sekolah Kebangsaan Seri Tengah Yomping yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-puan, anak-anak yang dihormati sekalian, pertamanya cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas serta selamat kembali ke sekolah. Apa khabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya sihat walafiat dalam nikmat iman dan rahmat perlindungan Allah sentiasa. Terima kasih kerana dapat meluangkan waktu untuk mengikuti perkongsian ilmu hari ini bertajuk Rahsia Kejayaan Bersikap Positif. InsyaAllah orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa menambah ilmu dan sentiasa boleh belajar. Bukan sahaja daripada orang pandai, tetapi orang yang berjaya boleh mengambil iktibar daripada kebodohan orang lain. Sebelum saya meneruskan perkongsian pagi ini, ingin kami mengingatkan situasi pandemik COVID-19 yang terus menambah jumlah jangkitan. Jadi, marilah kita sama-sama menjaga SOP. Juga sama-sama ikhtiar, yang seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak kerajaan. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tambat untamu dan bertawakallah. Tambat unta ini ialah seperti usaha kita untuk menjaga SOP, menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan menggunakan pensanitasi tangan apabila perlu. Ini umpama kita tambat unta. Kita kemudian bertawakal bersungguh-sungguh, kita bersolat hajat, mudah-mudahan negara dan rakyat Malaysia selamat dari COVID-19, insya-Allah. Okey, selain kita keluar hanya pada waktu perlu sahaja, insya-Allah. Okey, saya nak berkongsi dengan anak-anak sekalian sempena kita naik sekolah, kembali ke sekolah. Okey, mengikut kajian Harvard Business School, orang yang berjaya bukanlah orang yang mempunyai kepandaian ilmu yang tinggi, menguasai maklumat yang banyak atau berkemahiran tinggi. Tetapi menurut kajian mereka bahawa orang yang berjaya ialah orang yang mempunyai sikap yang positif. Hasil kajian menunjukkan bahawa 93% kejayaan disumbangkan oleh sikap positif, manakala 7% sahaja ditunjukkan melalui ilmu, maklumat dan kemahiran. Rasulullah SAW adalah individu yang mempunyai keunggulan sikap positif paling berjaya. Dilempar batu-batu keluar dari bumi Taif, tetapi Rasulullah sentiasa mendoakan kepada generasi kemudiannya untuk terus beriman. Walaupun pada waktu itu Rasulullah cedera berdarah, tetapi masih positif. Rasulullah sentiasa melihat positif dalam membawa iman dan Islam dalam misinya untuk kita semua. Sikap positif membawa fikiran kita positif. Fikiran positif membawa percakapan, seterusnya tindakan kita positif dan hasilnya kita akan mendapat kebaikan. Apabila kita melihat dengan baik, bercakap dengan baik,
bertindak yang baik, insya-Allah kebaikan itu akan datang semula kepada kita. Sebab itu soal sikap bukan ditentukan oleh keturunan, soal sikap tidak ditentukan oleh cara mana kita dibesarkan, soal sikap juga tidak ditentukan oleh keterbatasan atau kekurangan kita sewaktu kita masih kecil. Berita baiknya ialah sikap ini kita boleh ubah, yang mulanya negatif berubah kepada positif. Maknanya kita mampu, kita boleh ubah ya, membuat pilihan sama ada mahu bersikap positif atau negatif. Sebab tidak bergantung kepada keadaan yang kita hadapi. Maksudnya kita boleh mengubahnya balik. Subhanallah. Walaupun kita katakan sesuatu itu positif, kita tidak menafikan realiti yang berlaku. Jika hitam tetap hitam, jika putih tetap putih. Tetapi perbezaannya ialah cara kita menanggapi, cara kita melihat dari sudut perspektif positif dengan melihat sisi-sisi yang baik di mana kita boleh mendapat sesuatu yang positif dari situasi negatif. Soalnya bukan apa yang kita lihat tetapi bagaimana kita melihat. Contohnya dalam segelas air separuh kosong, ada orang melihatnya sebagai separuh penuh, tetapi ada juga yang melihatnya separuh kosong. Orang positif melihat gelas separuh penuh, manakala orang negatif melihat gelas adalah separuh kosong. What you see, you get back. Ungkapan kata orang-orang bijaksana, apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapat. Sebab itu perlu kita secara positif, ya. What you see, you get back. Subhanallah, bila kita melihat sesuatu dengan positif, maka kita akan mendapat kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Contohnya ya, traffic jam adalah situasi yang negatif, memakan masa dan menghalang. Tetapi orang positif mungkin memanfaatkan masa tersebut dengan berzikir, mendengar ceramah yang baik dari rakaman radio, walaupun pada masa itu menghadapi situasi yang negatif. Kajian di sebuah negara, 3 orang guru dipilih dari yang terbaik. 90 orang dipilih dari murid yang terbaik. Kumpulan itu belajar. Selepas setahun, prestasi pelajar itu meningkat. Manakala mereka merasakan guru yang terbaik dan pelajar yang terbaik, maka wajarlah keputusan prestasi pun terbaik. Tetapi akhirnya diberitahu 3 guru bukanlah guru yang terbaik, tetapi diambil secara rawak, secara rambang. 90 orang pelajar itu adalah pelajar paling lemah. Apa yang membuatkan mereka mencapai kecemerlangan ialah guru melihat mereka terbaik dan pelajar merasakan dia ialah pelajar yang terbaik. Bila lihat diri kita baik, kita dapat merasakan dan mencapai prestasi yang cemerlang. Ini adalah kesan pandangan positif. Begitu juga apabila kita melihat pesakit kanser yang mendapat rawatan yang sama dari hospital yang sama, diberi ubatan yang sama dan dirawat oleh doktor yang sama, namun kadar kesembuhan tidak sama antara pesakit. Apa yang menentukan sikap positif itu memberi keyakinan mereka untuk sembuh akan mempercepatkan proses kesembuhan berbanding orang pesimis yang rasa tiada harapan, tertekan dan lambat sembuh. Okey, anak-anak SK Seri Tengah, ada tak tanda-tanda orang yang positif pada diri anak-anak? Mari kita benalah 5 sifat positif di dalam diri kita mulai hari ini, insya-Allah. Okey, tanda-tanda orang positif yang pertama, percaya kepada diri sendiri. Tidak ada orang yang berjaya ketika tidak percaya kepada diri sendiri. Memandang diri negatif walaupun orang lain memandangnya positif, dia akan gagal. Yang penting diri kita yakin, ya, kena sendiri yakin pada diri sendiri. Orang boleh saja mencemuh, mengejek, memperlekeh, tetapi orang yang berjaya akan tetap meneruskan usaha dan perjalanan mereka kerana percaya dan yakin
dirinya boleh berjaya dengan ada sikap positif. Sehubungan itu, sikap positif merupakan persiapan terbaik untuk mencapai kejayaan. Persiapan terbaik untuk mencapai kebaikan bersandarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda percaya kepada diri sendiri ialah percakapan self-talk kepada diri sendiri, ya. Dalam tempoh 24 jam, kita lebih banyak bercakap dengan diri sendiri berbanding dengan orang lain. Jadi, orang positif, 90% percakapan kepada diri sendiri adalah positif. Dia mampu, dia boleh, ya. InsyaAllah, manakala orang negatif, 90% percakapannya negatif. Aku gagal, aku lemah, aku tak boleh dan sebagainya. Tanda-tanda orang positif yang kedua ialah orang positif dapat melihat orang lain dengan pandangan positif. Kita lihat kebaikan pada orang lain pada sisi positif mereka, cara pandang kepada adik-beradik, rakan sekerja, orang sekeliling dengan positif. Kita harap dalam pergaulan kita akan mendapat kebaikan. Jika pandangan negatif, kita tidak dapat kebaikan orang sebab orang akan balas pandangan tersebut. Kita dengan baik, what you give you get back, what you see you get back. Itu ialah hukum alam, ya. Tanda-tanda orang positif ini, ada orang melihat semua orang salah. Orang berjaya nak menunjuk-nunjuk, orang gagal dikatakannya malas. Jika dunia dipenuhi oleh orang yang negatif, kehidupan di dunia ini akan terseksa kerana pandangan negatif akan kembali pada dirinya sendiri. Orang yang positif akan melihat orang lain dengan positif. Tanda yang ketiga ialah dapat melihat peluang di mana sahaja berada. Maksudnya di tengah-tengah kesempitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah kemelesetan, dia mampu melihat perkara yang positif dalam keadaan itu. Seperti lebah yang mendapat saripati bunga di mana sahaja dia terbang. Umpama magnet yang menarik besi-besi datang kepadanya. Dia baik, dia menarik kebaikan. Dia dapat melihat peluang pada setiap sesuatu yang dihadapi. Pendatang asing yang datang ke negara kita Malaysia mendapat pekerjaan kerana menganggap negara Malaysia mempunyai rezeki yang banyak, sedangkan peribumi kita mengeluh tiada pekerjaan. Jadi orang positif akan terus merebut kebaikan dari peluang. Seterusnya, yang keempat, orang positif fokus kepada penyelesaian atau solusi masalah. Dia melihat dalam keadaan yang tenang. Sejarah kejayaan manusia dilihat mustahil, tetapi orang yang positif fokus menyelesaikan masalah. Cuba kita lihat diri kita sendiri, muhasabah diri. Sama ada kita ada masalah, kita membebel, merongut atau kita hadapi dengan tenang untuk menyelesaikan masalah. Melihat punca dan mencari penyelesaiannya. Yang terakhir, tanda-tanda orang positif ialah orang positif mempunyai sifat ingin memberi yang tinggi. Apabila dia berjaya, dia juga ingin membawa orang lain berjaya bersamanya. Jika dia kaya, dia juga ingin membawa orang lain kaya bersama-samanya. Allah cinta kepada orang yang mencintainya, tetapi Allah lebih mencintai orang yang membawa orang lain bersama-sama untuk turut mencintainya. Ingin memberi adalah tangan mulia yang di atas. Orang memberi kerana ada kasih sayang kepada manusia. Kasih sayang disebabkan akrab dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman bersikap positif sebab mereka ada kasih sayang yang membolehkannya mereka memberi. Jika orang kedekut tenaga, kedekut salam, kedekut kewangan, kedekut senyuman, kedekut doa, dan itu tidak mempunyai sikap yang positif. Orang yang sentiasa bercerita tentang kejayaan walaupun belum betul-betul berjaya sepenuhnya, orang yang bercerita tentang persaudaraan dan kasih sayang adalah orang yang positif.
percayalah dan binalah sikap yang positif, kerana sikap positif itu tangga menuju kejayaan, insya-Allah. Sekian, terima kasih.